Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Kita akan lihat soalan di Kelantan SPM 2020, soalan 2 penyata kewangan milikan tunggal ya. Sebelum ini cikgu dah minta kamu tolong buat tapak, mahirkan dengan format akaun perdagangan ya, yang ada jualan, tolak pulangan jualan. Kemudian tinggalkan 5 baris kosong, kemudian tolak inventory akhir. Begitu juga dengan kos jualan, dapat untung kasar, tambah hasil, tinggalkan 5 baris dan tolak belanja dan tinggalkan semua baris ini sehinggalah kita nak dapat untung bersih nanti ya. Okey, seterusnya penyata kedudukan kewangan, aset bekas masa, ada kos, kolom kos, susun nilai terkumpul, nilai buku, 5 baris juga, kemudian aset semasa, inventory akhir, akaun belum terima, tolak peruntukan hutang ragu dan tinggal 5 baris. Kemudian tolak liability semasa, wajib ada akaun belum bayar 1, 2, 3, 4, 5, modal kerja, aset bersih, ikuti pemilik modal ya. Kemudian tambah untung bersih tinggal 1 baris ya. Kemudian ambilan tinggal 1 baris. Liability bukan semasa, ada pinjaman sahaja ya. Okey, cikgu harap kamu boleh hafal semua tapak ataupun format ini, buat banyak kali. Nanti kita akan buat soalan ya. Kita teruskan dengan soalan. Ini adalah baki-baki ledger daripada buku perniagaan Jati Enterprise ya. Diberi imbangan duga. Seterusnya di sini diberi maklumat tambahan ya, inventory. Jadi cikgu akan terangkan tentang maklumat tambahan satu persatu. Kita pergi dulu kepada maklumat tambahan nombor 1, iaitu inventory pada 30 Jun. Dia ada bagi 2 nilai. Nampak tak ada 2 nilai? Bila ada 2 nilai, apa yang perlu kamu buat ialah kita perlu ambil nilai yang terendah, iaitu 21220. Okey, untuk makluman kamu, maklumat tambahan kena masuk sebanyak 2 kali ya. Semua item-item, angka-angka dan maklumat tambahan kena masuk 2 kali. Iaitu di mana yang kali yang pertama kita masuk dalam akaun perdagangan sebagai kos jualan ya. Okey, kita tengok ini adalah akaun perdagangan dan untung rugi, iaitu format ataupun tapak yang telah cikgu buat ataupun yang telah cikgu tunjukkan dekat kamu. Nampak tak kat sini ada inventory akhir ya, ada inventory akhir. Jadi kamu cuma masukkan nilainya sebanyak 21220. 21220 ini pertama kali kamu masuk ya. Okey, seterusnya tempat yang kedua yang perlu kamu letak ialah dalam penyata kedudukan kewangan sebagai aset semasa. Okey, ini adalah penyata kedudukan kewangan, ada aset semasa ya, tapak yang telah kita buat, kita dah tulis dah inventory akhir, maka kamu masuk sahaja nilainya di kolom di tengah ya, angka dia 21220. Ini adalah kali kedua. 2 kali kita masuk. Yang pertama di sini, yang kedua di sini. Okey nah. Kita teruskan lagi dengan maklumat tambahan nombor 2, iaitu inventory alat tulis pada 30 Jun ya. Dekat imbangan duga telah diberi inventory alat tulis, ada diberi belian alat tulis dan dalam maklumat tambahan juga telah diberi alat tulis, inventory alat tulis. Maka di sini untuk makluman kamu, sekiranya ada inventory awal alat tulis dan belian alat tulis, maka kita akan wujud satu belanja ya, akan ada belanja. Inventory alat tulis adalah aset ya, ini adalah aset ya. Okey, untuk makluman kamu, semua item-item dalam imbangan duga kena masuk sekali sahaja. Okey, kita masuk sebagai belanja terlebih dahulu. Ya, ini adalah belanja tapak yang telah diberi. Ya, kamu nak tulis apa? Ya, okey, yang pertama kali kamu masuk sini, alat tulis, angka dia 176 tambah
Nak tambah apa? Tambah belian alat tulis ya. 430. Okey. Seterusnya kita lihat kepada maklumat tambahan. Untuk makluman kamu, maklumat tambahan kena masuk sebanyak 2 kali. Ya, iaitu di sini alat tulis, inventory awal alat tulis, tambah belian alat tulis, tolak inventory alat tulis. Nampak tak? Inventory alat tulis 240. Okey, kamu akan dapat nilai dia 366. Di sini kita dah masuk dah. Ni maklumat tambahan ya. Kita dah masuk dah maklumat tambahan. Ya, kita dah masuk dah maklumat tambahan 240 dekat sini. Ini ada kali pertama kita masuk. Ya. Okey. Seterusnya kita pergi pula untuk dalam bahagian penyata kedudukan kewangan pula. Nombor 2 kita masuk dalam penyata kedudukan kewangan. Ini tapak yang telah kita buat. Di bawah peruntukan hutang ragu, cikgu suruh kamu tinggal 5 ruang kosong. Maka di sini kamu tulislah inventory alat tulis. Iaitu sebanyak 240. Jadi ini adalah kali kedua kamu letak maklumat tambahan. Semua maklumat tambahan kena masuk 2 kali. Baiklah, kita teruskan dengan maklumat nombor 3 pula. Nota kredit daripada pembekal ya. Apabila dia kata nota kredit bermaksud apa dia? Pulangan. Pulangan apa? Nampak tak? Daripada pembekal. Bila dia kata daripada pembekal, bermaksud ini adalah pulangan belian ya. Dan belum dicatat dalam mana-mana buku. Maksud dia pulangan belian kita akan bertambah. Seperti mana yang telah cikgu terangkan dekat kamu, semua maklumat tambahan kena masuk sebanyak 2 kali ya. Yang pertama sebagai pulangan belian, kita masuk dalam pulangan belian ya. Kita masuk dalam akaun perdagangan dan untung rugi. Tapak kita dah buat dah ya. Okey, kita ada belian. Mana dia belian kita? 37 ni. Semua angka dan imbangan duga masuk sekali saja ni. 37,500 kita masuk. 37,500. Dan semua maklumat tambahan kena masuk sebanyak 2 kali ya. Okey, macam mana 2 kali? Satu dekat sini. Nah, angka maklumat tambahan kena masuk sebanyak 2 kali. Okey. Ini kali pertama maklumat tambahan. Okey. Kita pergi pula ke dalam pembekal. Pembekal ini bermaksud apa dia? Akaun belum bayar. Maka akaun belum bayar akan berkurangan. Kenapa akaun belum bayar berkurangan? Sebab nota kredit akan mengurangkan hutang. Nota kredit akan mengurangkan hutang. Okey. Dalam tapak yang telah cikgu berikan dekat kamu, di bawah tolak liability semasa ini, kita ada akaun belum bayar. Di sini ada akaun belum bayar. Nampak tak di sini ada akaun belum bayar? Sebanyak 7128. Maka kamu kena masuk dekat sini akaun belum bayar sebanyak 7128 dan kamu tolak 300 tolak 300. Okey, maklumat tambahan masuk 2 kali. Ini kali kedua dan kamu akan dapat nilai dia 6828 Nota kredit akan mengurangkan jumlah hutang. Maka kamu kena tolak. Kita teruskan dengan maklumat tambahan seterusnya, iaitu bayaran bil elektrik rumah pemilik 160 telah tersalah rekod ke dalam akaun kadar bayaran perniagaan. Bila dia kata bayaran bil elektrik rumah pemilik, ini bermaksud ambilan ambilan akan bertambah. Kadar bayaran pula akan berkurangan. Kenapa dia berkurangan? Sebab dia kena tolak, tersilap masuk bil elektrik rumah kediaman pemilik termasuk dalam kadar bayaran perniagaan. So kita kena tolak Okey, kita sediakan akaun untung rugi, iaitu kita letak kadar bayaran kat sini. Ada kadar bayaran dekat sini. Maka kamu letakkan, tolong tunjuk jalan kira 1535
tolak 160 dan kamu akan dapat 1375. Tolong tunjuk jalan kira ya. Okey, kita teruskan dari satu lagi ambilan ambilan dalam penyata kedudukan kewangan di bahagian ekuiti pemilik. Kamu nampak tak dekat imbangan duga dia ada ambilan dalam imbangan duga yang ini nampak imbangan kat sini. Maka kamu kena masukkan angka dan imbangan duga sebagai jalan kerja dan ambilan kita tambah dengan 160 dan kamu akan dapat 2360 ya. Kita teruskan lagi dengan maklumat tambahan seterusnya iaitu polisi susut nilai. Nampak tak? Yang pertama, lengkapan pada kadar 30% setahun mengikut kaedah baki berkurangan berasaskan bulan penggunaan. Tapi dekat sini tidak ada sebarang tarikh. Bila tidak ada sebarang tarikh, maka kita abaikan tentang tempoh dia ataupun bulan penggunaan. Kita lihat dekat sini apakah formula kaedah baki berkurangan iaitu aset pada kos, tolak susut nilai terkumpul, darab kadar, darab tempoh tapi tak ada tarikh. Maka tempoh ini kita abaikan. Maka 22,000 aset pada kos, tolak susut nilai terkumpul lengkapan 8910 kali 30%, kadar dia 30% dan kamu akan dapat 3927. Dekat mana kita nak masuk? Okey, yang pertama dia adalah belanja Susut nilai adalah belanja. Dia adalah dua akaun yang terlibat di sini. Untuk susut nilai dia ada dua akaun yang terlibat. Satu akaun apa? Satu akaun susut nilai, satu lagi adalah susut nilai terkumpul. Ini adalah belanja, ini adalah aset bukan semasa catatan kontrak Okey. Kita masukkan dalam sebagai belanja dulu. Okey, ini adalah belanja. Kita dah buat dah alat tulis, kadar bayaran dan masukkan susut nilai lengkapan. Dan tolong tunjuk jalan kira. Nampak tak kat sini cikgu tunjukkan jalan kira Tolong tunjuk jalan kira ni. Ni tolong tunjuk jalan kira ni cikgu tunjuk Tolong tunjuk dan kamu akan dapat 3927. Dan satu lagi susut nilai terkumpul, kita masuk dalam aset bukan semasa. Aset bukan semasa. Macam mana nak masuk? Aset bukan semasa. Nampak tak ada aset bukan semasa? Kita tulis kat sini lengkapan. Harga kos dia 22,000. Kemudian kita ada susut nilai terkumpul. Macam mana kita nak masuk susut nilai terkumpul? Dapat tak 8910 ni tambah 3927 Tambah kamu kena tambah sebab dia adalah susut nilai terkumpul dan kamu akan dapat nilai dia 12837. Kos tolak susut nilai terkumpul, kamu akan dapat nilai buku Cikgu ulang sekali lagi. Kos tolak susut nilai terkumpul, kamu akan dapat nilai buku. Okey. Seterusnya kita ada kenderaan pada kadar 20% setahun mengikut kaedah garis lurus Kenderaan dibeli pada 1 Januari. Nampak tak ada 1 Januari di sini? Bila ada 1 Januari maksudnya kita ada tempoh Tolong bagi perhatian kepada tempoh. Okey. Tempoh dia berapa? 1 Januari sehingga 30 Jun. Kenapa kita ambil 30 Jun? Sebab apa kita ambil 30 Jun ni kat sini? Sebab imbangan duga kita adalah pada 30 Jun. Nampak tak penyata kedudukan kewangan kita pada 30 Jun? Nampak tak? Maka dia adalah 6 bulan sahaja. Januari, 1 Januari sampai 30 Jun, 6 bulan sahaja. 6 bulan sahaja. Maka apakah formula kaedah garis lurus? Aset pada kos, darab kadar, darab dengan tempoh. Sekarang tempoh 6 bulan ni saja Okey, 17,000 kali 20% kali dengan 6 per 12 Kita nak dapatkan 6 bulan, kamu akan dapat 1,700. Maka dekat sini, apa yang terlibat dekat sini? Dia adalah belanja. Yang bila ada yang ni dia ada dua. Satu adalah belanja, satu adalah aset bukan semasa. Okey. Susut nilai kenderaan
Tolong tunjuk jalan kira dekat sini, tulis dalam belanja, kamu akan dapat 1,700. Okey. Seterusnya dalam penyata kedudukan kewangan, kita ada, tolong tulis dulu aset kita iaitu kenderaan. Berapa kenderaan kita? 17,000. Nampak tak 17,000 ni kenderaan kita 17,000. Tulis 17,000. Susut nilai terkumpul. Dalam imbangan duga tak ada. Kita hanya ada baru beli. Maka susut nilai dan susut nilai terkumpul adalah angka yang sama. 1,700. Saya ulang sekali lagi. Susut nilai dan susut nilai terkumpul adalah angka yang sama. Sebab dalam imbangan duga ini tidak ada susut nilai terkumpul kenderaan. Maka 17,000 tolak 1,700, kamu akan dapat nilai buku sebanyak 15,300. Kita teruskan lagi kepada maklumat tambahan seterusnya iaitu kadar sewa kedai ialah 600 sebulan. Dia tak sebut, tak ada sebarang tempoh, tarikh apa tak sebut, maka kita andaikan dia adalah untuk 12 bulan ataupun 1 tahun ya. Maka kamu kena darablah. Ya, okey. Dalam imbangan duga dia bagi 6750. 6750 ini bermaksud yang telah dibayar. Angka belanja dalam imbangan duga 6750 ini adalah yang dibayar. Okey. Yang sepatutnya ialah 600 kali dengan 12 bulan 7,200 ini adalah yang sebenarnya yang perlu dibayar. Ini adalah jumlah yang perlu dibayar sebanyak 7,200. Nampak tak kat sini? Okey, ini yang dibayar, ini maksud dia yang perlu dibayar 7,200 ya. Okey, apa yang berlaku? Okey. Terdapat belum bayar sebanyak 450 ya. Terdapat belum bayar 450. Maka yang sini yang perlu yang sini ya, ini adalah apa dia? Ini adalah belanja, ini adalah liability semasa ya. Okey. Cuba kita tengok belanja macam nak tulis. Kita dah ada dah tapak. Kat sini kita kosong, dah masuk dah alat tulis kadar bayaran, susut nilai lengkapan, susut nilai kenderaan dan kita teruskan dengan sewa. Tolong tunjuk jalan kira iaitu 6750. Angka dalam imbangan duga tolong tulis. Tolong tulis nah. Nampak tak? Tolong tulis. Tolong tulis. Angka dalam imbangan duga kena tulis 6750 tambah belum bayar 450, kamu akan dapat 7,200. Seterusnya yang belum bayar tadi adalah liability semasa dalam penyata kedudukan kewangan. Ini adalah penyata kedudukan kewangan. Ada ruang kosong yang cikgu suruh kamu tinggalkan 5 baris ya. 5 baris kat sini cikgu suruh kamu tinggalkan. Maka kamu masuk kat sini sewa belum bayar sebanyak 450 ya. 450. Okey, boleh dah. Ada 2 kali angka 450 kat sini, 450 kat sini. Okey. Kita teruskan lagi dengan maklumat seterusnya iaitu faedah pinjaman. Okey, sorry, minta maaf. Pinjaman bank telah dibuat pada 1 September 2019 dengan kadar faedah 6% setahun yang dikira berasaskan bulan. Kamu nampak tak 1 September 2019 ya? Tempoh perakaunan kita berakhir 30 Jun 2020. Bermaksud hanya 10 bulan sahaja yang kita guna ataupun yang kita buat pinjaman ya. 1 September sampai 30 Jun hanyalah 10 bulan sahaja. Tetapi berapa banyak yang kita kena bayar sepatutnya? Cuba tengok. 10,000 kali 6% kali dengan 10 bahagi dengan 12 ya, sebab dia kata dengan kadar 6% setahun ya. Pinjaman kita 10,000. Kadar kita 6% dan kali dengan 10 bulan sahaja kamu akan dapat 500. Okey, faedah pinjaman yang kita bayar cuma 415. Ini yang kita telah bayar ya. Faedah atas pinjaman adalah belanja dan
kita akan ada faedah belum bayar sebab sepatutnya kita bayar 500, ini yang sepatutnya, tapi kita cuma bayar 415. Macam mana kita tulis? Okey, seterusnya kita ada faedah atas pinjaman. Kamu tulis 415, angka dan imbangan duga. Masukkan sekali saja jika dah cancel 415. Tambah sebab belum bayar. Tambah sebanyak 85 untuk menjadi 500 di sini. Sepatutnya kita kena bayar 500. Sepatutnya. Ini yang kita kena bayar. Maka ini yang belanja yang sepatutnya direkod. Tapi kita cuma bayar ini saja. Ini yang kita bayar. Okey. Belum bayar RM85. Maka ini adalah liability semasa. Kamu sambunglah dalam kolom kosong ataupun barisan garis yang kosong yang cikgu suruh kamu tinggal tadi, iaitu sebagai faedah belum bayar sebanyak 85. Boleh nak? Okey. Kamu pergi pula kepada pinjaman bank. Pinjaman bank ni dia tak ada apa-apa. Tarikh matang pun tak bagi. Tarikh mula angka pokok pinjaman pun tak bagi. Maka secara automatik dia adalah aset bukan liability bukan semasa sebab dia tak bagi apa-apa pun. Tarikh matang pun dia tak bagi, pokok pun tak bagi, apa tak bagi. Maka dengan ini bila dia kata pinjaman bank, maka secara automatik dia adalah liability bukan semasa. Okey, ini adalah liability bukan semasa. Cikgu dah bagi dah. Kita dah buat tapak dah, kita ada pinjaman, terus masuk nilai dia RM10,000. Okey nah. Baiklah, kita teruskan dengan maklumat tambahan yang terakhir Peruntukan hutang ragu hendaklah diselaraskan kepada 2% atas akaun belum terima. Macam mana kita nak kira peruntukan hutang ragu? Kamu kena 2% kali dengan 10,200, iaitu kadar darab dengan akaun belum terima. Ni akaun belum terima, nampak dah kat sini? Iaitu sebanyak ni 10,200 Jadi kamu darab je lah nah. Kamu darab sajalah kat sini. Okey, kita akan dapat 204. 204 ni kita kata baru kira. Okey, dalam imbangan duga kita ada 236. Ini imbangan duga nah. Dalam imbangan duga 236. Nampak dah imbangan duga 236. Ini adalah lama. Kita kenali sebagai lama Jadi baru tolak lama, kamu akan dapat 204 tolak 236, kamu akan dapat negatif RM32. Kalau dia kata negatif, baru tolak lama, dapat negatif, maka ianya adalah hasil. Boleh tak? Kalau baru tolak lama, dapat positif, maka itu adalah belanja. Okey, ini adalah hasil. Hasil masuk kat mana? Dalam akaun perdagangan dan untung rugi. Kamu dah ada belanja alat tulis semua. Kemudian kamu tambah lagi belanja dekat sini sebagai hutang ragu adalah hasil. Cikgu dah kata hutang ragu adalah hasil. Masuk saja angka dia di sini sebanyak RM32. RM32. Jangan tulis tanda negatif. Jangan tulis tanda negatif. Okey, ini adalah ruangan hasil yang ada yang cikgu suruh kamu tinggalkan kosong 5 baris. Okey, hutang ragu adalah hasil. Satu lagi kita kena masukkan dalam penyata kedudukan kewangan, iaitu bahagian aset semasa. Kamu nampak tak? Kita ada akaun belum terima. Kita dah ada tapak dia. Kita dah buat dah tapak. Masuk saja angka dia 10,200. Masuk saja. Masuk sekali saja kat sini. Kemudian tolak peruntukan hutang ragu. Ini adalah yang baru. Sebab penyata kedudukan kewangan adalah maklumat-maklumat yang terkini. Kamu ini ada angka baru. Baru. Okey, 204. Peruntukan hutang ragu adalah yang baru dan kamu jumlahkanlah ni. Jumlahkan 9996 Bila dah jumlah dah habis dah. Dengan ini dah habis dah semua maklumat tambahan
Jadi, bagaimana kita nak masukkan data-data lain yang ada dalam imbangan duga yang tak ada maklumat-maklumat tambahan? Okey, cikgu akan terang pula selepas ini ya. Kita ada lagi data-data jualan, tolak pulangan jualan, inventory awal yang tak masukkan lagi. Nanti angka-angka tu kamu cuma masukkan sahaja sebab dia tak terlibat dengan maklumat tambahan ya. Baiklah, ini adalah tapak akaun perdagangan dan untung rugi dan cikgu telah isikan segala maklumat-maklumat tambahan di dalam tapak atau format yang telah kita sediakan ya. Di sini bahagian ini masih kosong sebab nanti bila ada dalam imbangan duga angka-angka yang perlu kita masukkan, kita akan masukkan kemudian ya. Begitu juga dengan hasil tambah hutang ragu masih ada kosong. Nanti kita akan masukkan maklumat-maklumat di dalam imbangan duga ya. Okey, aset bukan semasa sama, aset semasa pun sama, masih ada kosong. Liability semasa kita dah sediakan tapak juga masih kosong ya. Begitu juga selepas untung bersih, tolak ambilan dan sebagainya ya, masih kosong ya. Okey. Sekiranya di sini cikgu nak tunjukkan dalam tapak sekiranya dalam soalan yang dekat tapak yang telah disediakan kita ada jualan, tolak pulangan jualan, dapat jualan bersih. Sekiranya di dalam imbangan duga ataupun mana-mana maklumat tambahan, pulangan jualan tidak ada. Dalam imbangan duga tak ada tentang pulangan jualan, tapi kita dah buat dah tapak tentang pulangan jualan dan jualan bersih. Kalau tak ada nanti kamu just cancel sahaja kamu padam. Jadi bila pulangan jualan tak ada maka jualan bersih pun tak ada. Kamu just cancel macam tu sahaja nah. Okey, cikgu rasa selamatlah ulang kaji. Untuk video seterusnya cikgu akan tunjukkan bagaimana kita nak masukkan angka-angka dalam imbangan duga ke dalam tapak yang telah disediakan. Okey, selamat ulang kaji. Assalamualaikum. Bye.